Salam sejahtera dan selamat kembali. Topik akan dibincang pada hari ini adalah teori kewangan Keynes. Dalam topik teori kewangan Keynes, ia dibahagikan kepada 7 subtopik, antaranya seperti menerangkan motif permintaan wang, menerbitkan keluk permintaan wang, menjelaskan bentuk keluk penawaran wang, menjelaskan keseimbangan pasaran wang, menerangkan perubahan keseimbangan pasaran wang, menerangkan keseimbangan pasaran wang semasa perangkat kecairan, menerangkan kesan perubahan penawaran wang terhadap kadar bunga, pelaburan, perbelanjaan agregat dan pendapatan negara. Dalam video ini, saya akan fokus kepada 3 subtopik sahaja, iaitu menerangkan motif permintaan wang, menerbitkan keluk permintaan wang, menjelaskan bentuk keluk penawaran wang. Berdasarkan Keynes, orang ramai meminta wang adalah bertujuan untuk urus niaga, awasan dan spekulasi. Marilah kita menelitikan setiap motif permintaan wang. Permintaan wang urus niaga bermaksud wang diminta untuk perbelanjaan individu ke atas barang dan perkhidmatan ataupun perbelanjaan harian. Perbelanjaan khidmat ke atas faktor-faktor pengeluaran. Permintaan wang urus niaga adalah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin banyak wang dipegang untuk tujuan urus niaga. Ini bererti ia berhubungan positif ataupun berhubungan langsung dengan tingkat pendapatan. Permintaan wang untuk urus niaga tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Oleh itu, keluk permintaan wang urus niaga adalah menegak selari dengan pasti kadar bunga seperti raja ini. Permintaan wang awasan bermaksud wang diminta untuk membiayai perbelanjaan luar dugaan ataupun kecemasan. Ia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak wang dipegang untuk awasan. Ia menunjukkan hubungan positif antara permintaan wang awasan dengan tingkat pendapatan. Permintaan wang awasan adalah tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Maka keluk permintaan wang awasan adalah menegak selari dengan pasti kadar bunga. Permintaan wang seterusnya adalah permintaan wang spekulasi. Permintaan wang spekulasi bermaksud wang diminta untuk membuat pelaburan di pasaran yang bertujuan mencari keuntungan, seperti membeli bon, saham. Permintaan wang spekulasi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi dipengaruhi oleh kadar bunga. Ia mempunyai hubungan songsan dengan kadar bunga. Semasa kadar bunga meningkat, harga bon secara relatif lebih rendah, maka ia mendorong orang ramai beli bon dan saham. Jadi, jumlah wang dipegang untuk spekulasi berkurang. Kerana orang ramai telah menggunakan wang itu untuk membeli bon dan saham. Seterusnya kita menelitikan proses pembentukan keluk permintaan wang. Pada R0, permintaan wang urus niaga adalah M1, permintaan wang untuk awasan adalah M2 dan permintaan wang spekulasi adalah sifar. Maka jumlah permintaan wang dalam pasaran adalah M1 tambah M2 seperti pada titik A. Pada R1, permintaan wang urus niaga adalah M1. Permintaan wang untuk awasan adalah M2. Permintaan wang spekulasi adalah M3. Maka, jumlah permintaan wang pasaran adalah M1 tambah M2 tambah M3 seperti pada titik B. Sambungkan titik A dan titik B, maka terbentuk keluk permintaan wang pasaran.
Jumlah penawaran wang adalah ditentukan oleh Bank Pusat. Maka, jumlah penawaran wang adalah tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Jadi, kalau penawaran wang berbentuk menegak yang selari dengan pasti kadar bunga seperti raja di bawah. Kadar bunga naik dari R1 ke R2, jumlah bekalan wang tetap pada Q0. Ini bererti sebarang perubahan kadar bunga tidak akan mempengaruhi kuantiti wang yang ditawarkan. Pelajar-pelajar, bahagian teori kewangan Keynes hari ini setakat ini sahaja.